Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, Ustaz nak minta Syahrul Aiman bacakan doa dan kita aminkan sama-sama. Okey, insya-Allah Syahrul Aiman. Amin. Alhamdulillah. Push. Hari ni dinosaur baca doa lah. Masya Allah. Okey, Wafi tak tukar filter. Filter alien ke apa? Tak ada. Hari ni Ustaz nak pakai filter apa? Nak suruh Ustaz pakai filter apa ini? Filters. Filter apa yang best ha? Katak ni best tak katak? Oh, ada katak. Alamak, ada katak ada kepala Ustaz. Ish. Okay, kita pakai filter katak semua hari ni. Hari ni katak belajar sirah. Okay, Alhamdulillah. Siapa yang baru masuk tu, tulis nama kat ruang chat untuk Ustaz catat kehadiran. Hari ni 18 November 2021. Aminur Rahman ada, Muhammad Aki Wafi ada, Loqam Khalid Syahrul Aiman, sebagai Mia Aifa, Baiduri Nur Baiduri, Syabi ya, Syaza Abdullah Fahmi, Aidi Hakimi, Aminur Rahman, Aki Wafi, Erina Safia, Khalid Khaira, Syabi Iqbal, Muhammad Syabi Iqbal, Ya Aifa, Raudah Syahrul Aiman, Raudah Syaza. Okey, baik, InsyaAllah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat meneruskan sesi kelas kita pada hari ini. Sesi pengajian sirah Nabi. Semua siap sedia dengan muka surat 156. Buku teks. Sedia dah. Alhamdulillah, bagus. Minggu depan kita mula sekolah dah kan? Ya. InsyaAllah minggu depan. Tapi kita akan bagi grup lah, bagi kumpulan. Hari ni mungkin pihak pengurusan akan keluarkan jadual A dengan B. Siapa kumpulan A, siapa kumpulan B. Jadi minggu depan kumpulan A dululah akan mula, insya-Allah. Lepas tu akan disusuli dengan kumpulan B mengikut tarikh yang akan dimaklumkan tu, insya-Allah. Jadi insya-Allah ada rezeki diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jumpa lah
minggu depan insya-Allah. Apa dia? Siapa kata apa tadi? Tak dengar. Okey, insya-Allah. Jadi semua dah siap sedia. Minggu lepas kita belajar tajuk apa? Siapa ingat? Siapa ingat minggu lepas kita belajar tajuk apa? Dakwah. Dakwah. Dakwah kan. Yang kita tengok gambar orang tengah dalam kursus dakwah. Betul. Apa maksud dakwah? Dakwah apa maksud dia? Siapa ingat? Dakwah maksudnya menyampaikan. Menyampaikan surat Islam. Betul. Menyampaikan surat Islam. Maksudnya kita ikut apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Tunjuk contoh kepada kita, iaitu berdakwah. Dan kita belajar minggu lepas pasal dakwah. Siapa yang ada buat dakwah lepas kelas minggu lepas? Ada tak? Dakwah kepada adik-beradik dia ke, kepada ibu bapa ke, kepada kawan-kawan ke? Ada tak? Cuba ingat. Tak ada? Tak ada. Jadi sepatutnya kita semua ni kena mengamalkan apa yang ustaz ajar. Kalau ustaz ajar tentang tajuk dakwah, kita kena cubalah cari macam mana cara kita nak berdakwah, kan. Paling kurang pun masa main game kan. Masa main kita lah sikit pasal Islam, pasal dakwah kan. Aki Afi main game apa sekarang ni? Tak main game. Syarul Aiman main game apa? Mobile Legend. Tak main game. Alhamdulillah, bagus. Mungkin masa kita bergaul dengan kawan-kawan kan, masa tu kita boleh berfungsi sebagai seorang pendakwah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barulah ada manfaat daripada apa yang kita belajar. Kita bukan hanya belajar teori semata-mata, tetapi kita belajar untuk diamalkan, untuk kita melaksanakannya, insya-Allah. Okey. Hari ini kita sambung lagi perbicaraan kita daripada perbincangan minggu lepas, tentang tajuk dakwah ni dalam muka surat 156. 156 ni tajuk dia ialah tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Bagus, siapa yang selawat tu. Jadi apa maksud ni tentangan kafir Quraisy, apa maksud dia? Aminur Rahman tahu tak apa maksud tentangan kafir Quraisy? Aminur Rahman ada ke? Abdullah Fahmi. Tahu tak apa maksud tentangan kafir Quraisy? Tak tahu. Raudah tahu tak apa maksud tentangan kafir Quraisy? Tak tahu juga. Tentangan ni maksudnya adalah penolakan, ataupun apa, reaksi balasan. Maksudnya bila mereka tak suka kepada dakwah Nabi Muhammad, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat apabila mereka tidak suka kepada
dakwah Nabi Muhammad. Itu maksudnya tentangan kafir Quraisy. Maksudnya apa yang mereka tak suka kepada Nabi Muhammad berdakwah, apakah yang mereka lakukan. Itu maksudnya tentangan. Faham kan? Boleh faham? Okey. Jadi apa yang kita nak ceritakan pada hari ini adalah bagaimana apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Kan, minggu lepas kan kita belajar kan 3 tahun berdakwah secara rahsia. Lepas tu baru berdakwah secara terang-terangan. Bila berdakwah secara rahsia masih lagi tak dapat tentangan. Sebab apa? Sebab orang kafir Quraisy tak tahu Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pergi jumpa seorang-seorang, habaq jemput masuk Islam, terangkan tentang siapa dia, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, Tuhan yang berhak disembah, bukan sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala macam kafir Quraisy buat. Jadi Nabi SAW jumpa seorang-seorang secara sembunyi-sembunyi, secara individu. Apabila Nabi SAW pada tahun keempat kenabian, Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, masa itulah mendapat tentangan daripada kafir Quraisy. Apa yang mereka buat? Okay, Ustaz nak jemput ni Syaza tolong baca ni fitnah nombor 1, tentangan yang pertama yang dibuat oleh kafir Quraisy. Syaza baca Syaza. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai gila. Ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan putus hubungan silaturahim. Jadi Nabi Muhammad SAW yang pertama yang dibuat oleh musyrikin Quraisy adalah mereka memfitnah Nabi Muhammad. Mereka fitnah Nabi Muhammad. Fitnah ni maksudnya apa? Fitnah ni maksudnya mereka cerita yang tak betul tentang Nabi Muhammad SAW. Kan sifat Nabi Muhammad kan masa sebelum jadi Nabi kan mereka menggelar Nabi Muhammad sebagai Al-Amin kan. Al-Amin maksudnya orang yang jujur, orang yang baik, orang yang amanah. Tetapi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan bahawa baginda adalah seorang rasul, Nabi Muhammad SAW telah difitnah. Jadi dalam teks ni dia sebut orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad, apa dia fitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka fitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang gila. Adakah dia kata Nabi Muhammad gila? Patut tak? Tak patut kan? Mana boleh cakap Nabi Muhammad gila? Tak patut lah. Mereka tuduh Nabi Muhammad gila. Kesian kat Nabi Muhammad kan, tuduh Nabi Muhammad gila. Sebab apa? Sebab mereka tak mahu orang ikut Nabi Muhammad. Siapa nak ikut orang gila? Kalau kita nampak orang gila tepi jalan, kita nak ikut dia tak? Tak kan? Orang gila ni tak mahu. Orang gila ni pakai baju koyak rabak, dia fikir pun tak betul kan. Jadi mereka tahu bila tuduh Nabi Muhammad gila ni, mesti orang tak akan ikut. Lagi apa lagi mereka fitnah Nabi Muhammad? Ahli sihir. Ahli sihir. Ahli sihir ni apa dia ahli sihir? Masih tahu? Macam cerita apa tu? Dalam TV tu cerita apa? Ahli sihir. Ada? Okey, Afi ingat cerita apa? Tahyul. Ahli sihir. Ahli sihir ni orang yang berkawan dengan jin, menggunakan jin untuk rosakkan orang, untuk buat
untuk bagi orang sakit. Mereka menggunakan perantaraan jin, ahli sihir, ataupun mengubat orang sakit dengan menggunakan jin. Itu ahli sihir tu. Jadi petuduh Nabi Muhammad SAW ahli sihir. Dia tuduh juga Nabi Muhammad SAW pendusta. Pendusta, pembohong, orang yang cakap tak betul. Dengan tujuan supaya apa yang Nabi Muhammad cakap tu, orang akan menafikannya. Orang akan melawan apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka tuduh Nabi Muhammad seorang yang pendusta. Lagi apa lagi mereka cakap? Mereka mendakwa Nabi Muhammad SAW ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Dia kata Nabi Muhammad memecah belahkan hubungan silaturahim. Silaturahim ni apa? Silaturahim hubungan kekeluargaan, kan. Dia kata Nabi Muhammad ni memutuskan hubungan ayah dengan anak, memutuskan hubungan sesama adik-beradik. Jadi ini yang dituduh, difitnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus ke tak bagus? Tak baguslah kan. Tak baguslah cara ni. Memfitnah. Fitnah ni pun kita perlulah menjauhi daripada sifat suka memfitnah. Kalau kita suka fitnah orang, makna kita samalah macam musyrikin Quraisy ni, kafir Quraisy yang buat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tak baik fitnah ni. Tak boleh kita berfitnah orang, cakap orang tak betul. Kita tuduh orang, mereka tuduhan kat kawan-kawan kita ke. Tak boleh. Itu merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa yang nak baca nombor 2, pemulawan? Mana? Okey, Syarul Aiman dulu, lepas tu nanti Akhil Wafi baca nombor 3. Syarul Aiman. Okey, robot. Robot ada filter robot Kat mana cari filter robot ni? Start cari filter robot juga. Baca. Syarul. Dah. Tadi kat ujung-ujung. Kat ujung. Yang mana ni kat ujung? Ada kat ujung. Okey, start pun nak jadi robot jugalah ini. Okey. Pemulawan. Okey, baca Syarul Aiman. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin, termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulawan berlarutan selama hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, Masya Allah. Inilah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Pemulawan. Pemulawan ni apa ya? Pemulawan? Siapa tahu pemulawan tu apa? Baiduri tahu pemulawan tu apa? Baiduri. Apa maksud pemulawan? Baiduri tak tahu. Apa maksud pemulawan? Kena pulau. Pulau tu apa? Pulau Pinang. Ke Pulau Langkawi. Apa maksud pemulau? Tak suka. Betul? Dia tak suka. Pemulauan ni macam pulau lah. Pulau kan dia duduk jauh-jauh. Tak macam Pulau Pinang. Daripada Semenanjung. Palau. Palau. Betul. Palau lah. Orang kata Palau kan. Kena Palau. Ya tu. Maksudnya macam apa? Macam pulau Pinang. Dia duduk jauh daripada tanah besar. Macam Pulau Langkawi. Pulau Langkawi kan
dijauh daripada tanah besar. Maksudnya dijauhkan daripada orang ramai. Apa dia? Jadi apa yang dibuat oleh musyrikin Quraisy depa memudaukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang lain-lain. Depa menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi. Bila sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak melakukan urus niaga jual beli, depa tak mau. Musyrik Quraisy depa pulau kan. Depa kata, "Oh, tak nak. Tak mau berniaga, tak mau beli, tak mau jual barang. Kalau yang berniaga dia tak mau jual barang dekat orang Islam. Kalau orang Islam yang berniaga, depa tak mau beli barang-barang dengan orang Islam. Maka orang Islam lama-lama depa jadi susah kan. Macam kita dekat kampung kita ada 500 rumah dekat kampung kita ataupun kat taman kan. Akhir Wafi duduk kat taman ke duduk dekat kampung perumahan? Kampung kan. Contohnya lah macam kampung kita tu, orang kampung tu semua pulau kita. Apa akan jadi pada kita? Kita nak pergi kedai, orang tak mau jual barang. Kalau kita ni peniaga, orang tak mau beli barang kita. Masih susah kan. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Selama 3 tahun mereka dipulaukan. Tak ada aktiviti jual beli, tak boleh. Komunikasi tak ada, tak cakap. Tak mau cakap pun dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hatta termasuklah perkahwinan pun mereka tidak mahu membuat apa-apa hubungan dengan orang-orang Islam. Tindakan itu menyebabkan kaum muslim mengalami kelaparan. Ada yang lapar, tak boleh nak beli barang, nak beli makanan tak boleh, dan kehidupan semakin tertekan. Apa tujuan dia? Tujuan mereka adalah supaya orang Islam ini meninggalkan ajaran Islam. Itu saja. Mereka nak Nabi Muhammad ini tinggalkan ajaran dakwah, tak boleh buat dakwah. Orang Islam tinggalkan ajaran Islam. Berlarutan selama hampir 3 tahun. Sedih kan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad dan para sahabat kan. Jadi yang seterusnya, akhir Wafi baca yang ketiga, penyiksaan. 3. Penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin, seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu besar di atas dada mereka, seperti yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Yang ini lagi dahsyat. Dah meningkat tekanan yang dibuat oleh musyrikin Quraisy kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah ni dia merupakan seorang hamba. Ini contohlah. Seorang hamba. Hamba ni maksudnya dia jadi macam barang yang dijual beli. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia tak boleh nak dia tidak bebas. Ni hamba. Di zaman dulu ada hamba, zaman sekarang tak ada hamba dah. Zaman kita ni tak ada dah hamba. Zaman dulu ada hamba. Hamba ni maksudnya orang tu menjadi hak milik tuan dia. Tuan dia nak buat apa pun suka. Tuan dia nak suruh basuh kereta, basuh tai unta, suruh bekerja siang malam. Jadi seolah-olah mereka ni adalah barang ataupun alat. Jadi hamba. Bilal bin Rabah ni merupakan hamba. Kalau tak silap ustaz, nama tuan dia Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah ni bila dapat tahu Sayyidina Bilal bin Rabah masuk Islam, dia tangkap Sayyidina Bilal, dia seksa Sayyidina Bilal,
Dia letakkan batu yang besar atas dada dia. Sampai dia tak boleh nak bernafas. Supaya dia kata kamu kena keluar daripada Islam. Tapi apa yang disebut oleh Bilal? Sayyidina Bilal cakap apa? Tahu tak apa perkataan yang Sayyidina Bilal cakap? Siapa pernah tengok cerita ataupun dengar cerita Sayyidina Bilal bin Rabah? Tahu? Tak tahu? Bilal bin Rabah disebut perkataan Ahad. Ahad. Cuba tengok dalam YouTube. Mungkin ada yang dilakonkan kisah Nabi Muhammad SAW, episod tentang macam mana Sayyidina Bilal ini diseksa oleh musyrikin Quraisy. Kan? Sedih cerita dia. Sayyidina Bilal diseksa oleh tuan dia sampai begitu sekali. Ni ada contoh ni. Kita pasang sikit, tapi ni lakonan je lah, bukan betul-betul kan. Mana ni? Kita cari sikit supaya kita dapat merasai apa yang dirasai oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Apa yang dirasai oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Allah. Ahad. من هو الأقوى؟ أحد. تكلم. سيدك أم ربك الأحد؟ أحد. الله أحد. ألم تقسو عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العدو. أمية أبو بكر يزيدك 100 دينار على ثمن بلاد. مهلا. ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب. دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية. أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العدل؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟ خذوه، لا حاجة بي إليه. Sedih kan apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kan. Cuba tengok dalam YouTube lah nanti. Cari apa? The Message. The Message ni cerita tentang sirah. Ya. Kaum Quraisy. Quraisy tu orang kafir, orang yang tidak beriman dengan Allah Taala. Kafir Quraisy. Quraisy ni adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada di kalangan mereka yang ikut Islam, ada di kalangan mereka yang kafir. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW masa tu kebanyakannya tidak beriman waktu tu. Bila Nabi SAW berdakwah lama-lama akhirnya semua kaum Quraisy masuk Islam sampai sekarang ni lah kan. Jadi betapa ujian, tentangan yang diberikan
kepada para sahabat. Kan sedih kan tengok. Tu contoh Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia tuan dia nama Umayyah bin Khalaf. Dia telah menyiksa Sayyidina Bilal kerana Sayyidina Bilal telah masuk agama Islam. Akhirnya Sayyidina Bilal ni tadi kan penghujung cerita tadi kan dia dibeli oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar telah membeli Sayyidina Bilal dan melepaskan Sayyidina Bilal daripada siksaan yang diterimanya. Jadi ni salah seorang lah. Ramai lagi yang disiksa. Yang disiksa oleh musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Jadi kita kena menghargai lah pengorbanan yang ditunjukkan oleh mereka dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Dan kita pun kena mencontohi mereka. Begitu teguh pendirian mereka mempertahankan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga diletakkan batu besar di atas dada pun hatinya tetap mengatakan Huwallahu ahad. Kan dia sebut ahad kan tadi kan. Kan kita baca surah Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah tu yang Esa. Dialah Allah SWT yang Maha Esa. Dan bila kita tegas dengan Islam, kita akan melalui jalan yang sama yang dihadapi oleh para sahabat juga. Ada kesusahan, ada penentangan, cuma dalam bentuk yang berbeza lah. Mesti ada orang yang tak suka kita bila kita ajak berdakwah kan, ajak pergi solat, ajak buat baik. Adalah yang tak suka. Ada yang suka, ramai juga yang suka. Tapi ni kita sebagai seorang pendakwah ni kita kena bersiap sedia lah. Dengan apa yang dilalui oleh para sahabat ni boleh jadikan contoh kepada kita. Okey. Ada apa persoalan nak tanya berkaitan dengan setakat ni? Nombor 3. Tak ada apa nak tanya kan. Lagi Syabik Iqbal ada. Syabik Iqbal, tak nak dengar suara Syabik Iqbal dah. Boleh Syabik Iqbal baca yang nombor 4 ni? Syabik Iqbal ada. Syabik Iqbal senyap pula dah. Khairana ada. Khairana Arisa. Ya. Khairana baca. Khairana yang nombor 4 ni, pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidina Sumayyah. Sayyidina Yasir dan Sayyidina Sumayyah. Ada lagu Sumayyah. Ada? Macam mana lagu Sumayyah? Malu nyanyi. Nyanyi lah. Macam mana lagu Sumayyah? Macam mana? Suara tak sedap Ustaz. Alah tak apa, tak sedap pun tak apa. Cepat nyanyi. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Ui, boleh tahan juga suara dia ni. Push. Masya-Allah. Sedap lah suara dia. Boleh buat kumpulan nasyid ni. Masya-Allah. Bagus. Kita ambil pengajaran daripada kisah Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha. Dengan suami dia diseksa kan. Ustaz share link nanti boleh tengoklah video bagaimana petikan episod nantilah. Lepas ni kan episod bagaimana Sayyidatina Sumayyah mengalami penyiksaan oleh tuan dia. Sumayyah ni pun adalah merupakan seorang hamba di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dia pun diseksa juga. Bukan sahaja diseksa tetapi dibunuh. Dibunuh dengan kejam. Suami dia nama Yasir.
Yasir suami dia. Yasir dibunuh. Anak dia selamat. Anak dia nama Ammar. Jadi Sayyidina Ammar ni kerana tidak tahan dengan siksaan yang dibuat oleh tuan dia, jadi dia berpura-pura keluar daripada Islam. Jadi bila dia pura-pura keluar daripada Islam, maka dia dibebaskan lah. Jadi dia pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tanya, macam mana keadaan iman aku? Adakah aku ni betul-betul keluar daripada Islam bila aku berpura-pura kerana tidak tahan dengan ujian yang menimpa aku? Nabi Muhammad SAW kata, tak apa, dia tak tahan dengan ujian kan. Kalau tidak akan menjadi seperti ayah dan ibunya yang mati syahid di jalan Allah SWT. Ini merupakan pengorbanan yang sangat besar, pengorbanan yang besar yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam mempertahankan agama Allah SWT, mempertahankan akidah mereka. Jadi kita ni kena pertahankan akidah kita, iman kita, kepercayaan kita, seperti mana para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka ni sampai mati pun masih lagi mempertahankan agama Allah SWT. Tengok bagaimana tingkatan kesusahan penentangan yang dibuat oleh musyrikin Quraisy, kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW difitnah. Lepas tu mereka di pulau, mana makin lama makin susah. Di pulau, lepas tu diseksa, lagi susah. Lepas tu akhir sekali ada di kalangan mereka yang dibunuh. Jadi apa kesimpulan daripada keempat-empat perkara ni? Kesimpulannya kita kena sabar dan tabah akan membawa kepada kejayaan. Jadi dalam Islam kita diajar untuk bersabar dan tabah dalam apa sahaja kerja yang kita buat. Dalam contoh ini, contoh berdakwah dengan sabar, dakwah dengan tabah. Macam kita sebagai seorang pelajar dalam pelajaran contohnya, kita kena bersabar dalam pelajaran, kena tabah dalam pelajaran supaya kita boleh berjaya dalam pelajaran kita. Sekarang dah jam 4, kita sabar lama Ustaz, naik darjah 5. Kita sabar dalam belajar Ustaz, darjah 5 naik darjah 6 pula. Sabar darjah 6 naik tingkatan 1 pula. Jadi kita belajar dengan sabar, dengan tabah, berusaha bersungguh-sungguh, akhirnya akan membawa kepada kejayaan. Sebab tu kita belajar sirah ni, belajar sirah Nabi Muhammad SAW menjadi contoh kepada kita, menjadi panduan kepada kita bagaimana kita nak menghadapi kehidupan yang akan mendatang ni berdasarkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Apa nak tanya soalan? Tak ada apa-apa soalan nak tanya. Okey Ustaz, sebelum kita nak tutup kelas kita ni, Ustaz nak ambil kehadiran dulu, nak cek balik kehadiran supaya Ustaz tidak tertinggal mencatatkan kehadiran. Amirah Huda ada ke? Amirah Huda ada tak? Amirah Huda ada kan? Amirah Huda Zaini. Ustaz tak lama tak dengar suara Amirah Huda lah. Balkis ada, Balkis tak ada. Hajar Masara ada, Hajar Masara. Hajar Masara tak ada tak ada. Mak Syahid tak ada. Aliuddin ada, Aliuddin tak ada. Muhammad Amar ada, Amar tak ada. Bilal ada, Bilal. Ibrahim Amir ada. Bilal ada. Ini tak dengar suara Bilal hari ni. Kita tengok cerita Sayyidina Bilal dia tadi. Bilal tak dengar suara pun. Hasan ada, Hasan tak ada. Qayyum ada, Qayyum pun lama tak masuk kelas Ustaz ni. Qayyum ni pergi mana ni? Qayyum pun lama tak masuk kelas ni. Umar Afiq ada, Umar Afiq tak ada hari ni ada. Sebab apa tak? Kenapa tak bunyi suara ni Umar Afiq? Siapa? Umar Afiq.
Yang bunyi suara tak dah tahu dah. Ah. Siapa yang baru masuk tadi ya? Maimun sini. Siapa baru masuk ya? Baiduri ada. Nurhanan ada Nurhanan. Kaisara. Rabiatul Safia ada Rabiatul Safia. Siti Aisyah. Zihni Zarif. Ada Zihni Zarif? Tak ada. Maimun sini siapa dia? Maimun sini Muhammad. Siapa punya ID dah? Aliudin. Ha? Aliuddin. Aliuddin ah? Aliuddin. Oh, Aliuddin. Aliuddin baru masuk ya. Okeylah, Ustaz kira Ustaz catatkan kehadiran sebagai hadir lah. Jadi insya-Allah Ustaz rasa cukuplah setakat tu untuk hari ini. InsyaAllah sekejap lagi tengah hari sekejap lagi akan dikeluarkan jadual kehadiran kumpulan A ke kumpulan B untuk hadir ke sesi bersemuka. Nanti minggu depan kan kita start dah, sekolah akan buka. Jadi minggu depan kumpulan A, nanti kelas kita akan bahagi dua lah. Bermula minggu depan 22 hari bulan sampai 30 hari bulan satu grup. Kumpulan B bermula 1 hari bulan sampai 12. Sampai 11. 11 kan, 11 Disember akan datang A dan B. Lepas tu cuti pula sekolah 3 minggu. Boleh balik kampung. Okey. Hai, ada apa soalan lagi? Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, tak ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu depan insyaAllah, ataupun minggu lagi satu. Kita sama-sama doakan supaya kita semua sihat lah insyaAllah, dijauhkan daripada COVID ni. Sihat semua, boleh buat amal ibadah, boleh belajar macam biasa insyaAllah. Jadi kita tutup kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Bye bye semua. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Syabik Iqbal rambut panjang nanti potong balik sekolah dia. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye. Ya. Kampung kat Kelantan. Baiduri kampung kat mana? Johor. Jauhnya Johor. Dah balik Johor dah? Belum.